Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ba illa ma ja'altahu sa'ba. Walau syi'ta ja'alta sabah sarabal alamin. Ilahi anta mawsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuan Imam Bilal Pengusi, Tuan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi Allah Taala mengizinkan kita untuk terus mengabdikan diri kepadanya. Moga-moga dengan peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini melayakkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa-siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadatnya. Alhamdulillah, sambung kembali bahagian-bahagian terakhir kita. Dua minggu lepas kau datang ni, minggu ni terakhir dah ni. Tak datang lagi minggu lepas. Minggu ni alhamdulillah dapat datang. Minggu lepas balik Mesir, cuti di Pewali, panjang sikit balik Mesir. Goyang sikit tak boleh. Nak kena cari baru. Dapat aircon baru, mic kena baru juga. Alhamdulillah. Bahagian terakhir daripada kitab Imam Ghazali ini, kita ada 7 pendakian, 7 peringkat. Kita dah sampai pada peringkat yang ke-7 ni, peringkat yang terakhir, iaitu peringkat puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengetahui tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu dulu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Usah 451 saja. 451. 451. 3 nikmat besar yang dikurniakan Allah Taala. Satu, nikmatul ijad, dia sebut nikmat ijad. Al-ijad, ijad ni maksudnya wujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu tiada, kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu nikmat yang sangat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Taala jadikan kita. Kalau tak dijadikan kita, tak adalah peluang kita nak dapat syurga ke neraka ke, tak ada peluang. Tak ada peluang langsung. Dilahirkan atau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya nikmatul imdad. Imdad ni dia kata ada mad tu berpanjangan, nikmat yang berpanjangan daripada kita diwujudkan Allah Taala sampai sekarang ni. Nikmat, macam-macam nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Sehingga kan kalau ditulis, dicatat dia punya tu, cari nikmat Allah Taala, habis lautan pun tak habis lagi nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita cari apa yang Allah Taala bagi pada aku. Tak tahu apa yang Allah Taala bagi pada dia. Tu pelik lah tu. Kalau tak tahu tu susah kan. Tak tahu apa yang dikurniakan. Macam mana awak boleh hidup? Macam mana, siapa yang uruskan diri awak tu? Siapa yang uruskan kita? Satu je Allah Ta'ala bagi tugasan pada kita, habis bagi kita jaga nafas, habis lah. Tak boleh buat kerja apa dah kita. Jaga nafas. Nak makan tak boleh, tak boleh. Habis siapa yang jaga nafas tu? Dia jadi sendiri. Dia jadi sendiri. Dia tak sedar diri tu. Mana ada benda yang boleh jadi sendiri? Mesti ada yang mentadbirnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi
Sejauh mana kita memerlukan Allah, sejauh mana kita perlukan pada Allah. Semua benda, tak ada satu pun yang kita tak perlu pada Allah. Allahu Samad, Allah Ta'ala sebut Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa, dialah yang diperlukan oleh semua makhluk. Allahu Samad, kita sangat perlu kepada dia. Tengoklah apa semua pun kita perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu nikmat, nikmatul imdad dia panggil. Satu lagi adalah nikmat agama. Agama yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Tu nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Susah nak keluar daripada zulumat, daripada kegelapan ni. Ada tengok. Buat patung, sembah patung, buat sendiri, lepas tu sembah sendiri. Kan gelap, tak nampak. Kita kan muncul tak ditakdirkan berada dalam kegelapan tu. Kalau berada dalam kegelapan tu pun sama je, kan? Sama je. Saya bulan 7, bulan 8 dia orang bakar duit. Duit tu terbang ke rumah kita tengok. Berbanyaknya kau hantar. Berjuta satu keping tu. Ratus juta sekeping tu. Habis belakang dia tengok sini, Bank of Hell. Bank of Hell. Dia hantar ke neraka rupanya. Habis atuk nenek duduk kat dalam neraka ke apa? Tak tahu apa kepercayaan dia. Dia tanya juga, kenapa tulis Bank of Hell, kenapa tak tulis syurga kan? Bank syurga. Tapi dia bakar tu penuh apa ni, satu anak bukit tu berapa trilion tu hantar tu. Banyak belanja. Banyak hantar. Dan kita tengok ni kita gelak. Tapi itulah dalam namanya kegelapan. Berada dalam kegelapan tak nampak apa. Orang cerita tu sampai dia keluar baru dia tu balik. Macam Sayyidina Umar bila keluar daripada jahiliah, dia tengok kurma tu, tengok pegang kurma tu, dia gelak je. Dulu kami zaman jahiliah dulu, daripada kurma ni kami bina berhala-berhala kecil. Bila kami lapar kami ambil makan. Waktu dia makan tu dia tak perasan. Tapi bila dia dah keluar daripada kegelapan, dia tahu kelakar betul kau ni. Buat Tuhan lepas tu makan, buat orang makan. Bila lapar ambil makan. Kan kelakar tu, makan Tuhan. Tapi bila berada dalam kegelapan, alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat Islam yang mengeluarkan kita daripada kegelapan ni kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nikmat-nikmat yang perlu disyukuri. Kalau engkau tidak bersyukur, nescaya akan diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tujuan nikmat syukur ni adalah bagi mengekalkan nikmat dan menambah lagi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi kena tu dulu. Nak kena tahu nikmat dulu yang dikurniakan Allah Ta'ala. Nak tahu nikmat ni, kita ni kena sedar diri kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Siapa yang tak kenal Allah susah. Tak kenal Allah susah. Panggil tak datang, tak kenal. Panggil tak datang. Tak pernah masjid ni. Ini tahun ke berapa saya tu datang. Tahun berapa Ji? Berapa kan? Lebih dah kot 5 tahun ni. Dah lebih kan. Campur dengan Covid lagi lebih tu. Tapi orang sama je tengok kan. Tak ada tu. Bertambah tak ada, berkurang ada. Allahu Akbar. Tak tu tambah, kenapa tak datang lagi yang lain tu, kenapa? Bukankah Allah Ta'ala panggil? Saya selalu bagi misal tempat-tempat. Kalau sekiranya Sultan panggil satu taman ni nak jumpa pukul 3 pagi, Sultan Johor yang akan jadi agung ni, dia panggil satu taman ni pukul 3 pagi, agak-agak pergi tak? Semua pergi tak? Tak pergi? Tak pergi ambil kedatangan lagi siapa tak datang kena kau kan. Kita kenal dia. Kalau kita kenal dia, kalau orang tak kenal, siapa panggil tu, siapa panggil kan, sampai depan baru tu kau tahu nak kenal siapa, baru dia ya bagi kan. Sebab kenal, puncanya adalah kenal. Jadi kenapa tak datang? Allah Ta'ala panggil tak kenal. Tak kenal. Kau tahu tak dia siapa? Rabbin Nas, pemilik bagi manusia, pengurus, pentadbir, pentakdir
yakni Allah Subhanahu Wa Taala Rabbin Nas. Siapa dia lagi? Malikin Nas, raja bagi manusia. Siapa dia lagi? Ilahin Nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas. Pendek je tapi besar ayat tu. Tapi kita kalau baca dalam keadaan kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sama aja. Kan? Qul a'udzu birabbin nas. Syaitan boleh gelak aja. Gelak. Betul. Dia pun tak kenal Tuhan, dia baca qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas. Tak kenal. Imam Abu Hanifah, orang kerasukan dia, orang datang jemput dia, Tok Syekh, ada di hujung kampung sana ada orang kerasukan. Dia kawan sibuk, hantar slipper je bagi, kau ambil slipper aku ni, pergi ambil slipper. Bawa slipper je sampai sana tu keluar. Kenapa keluar? Slipper Imam Abu Hanifah. Oh, takut. Slipper pun takut. Kita kita baca pun syaitan boleh gelak. Yang itu gitu sebab tidak kenal. Bukti tak kenal ni ialah bila dia panggil tak datang. Bukti yang paling jelas sekali ialah bila dia panggil tak datang. Siapa yang panggil tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu siapa yang panggil? Tok Bilal. Habis lah. Memang tak pergi lah Tok Bilal. Tok Bilal ni memang tak, saya tak suka dia. Tu saya tak pergi. Dia Tok Bilal lagi tak suka, lagi jauh-jauh pergi. Tak suka. Tu Allah panggil tu. Kalau Allah panggil, mana boleh dah tangguh. Tak boleh dah, kerja lain tak boleh, kena datang juga. Ya Allah, Dia yang menguruskan kamu, rezeki kamu Dia tentukan, kehidupan kamu Dia tentukan, segalanya. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala, Dia lah segalanya. Tapi tak pergi juga. Buktinya kamu tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang kenal ni pun kadang-kadang tak kenal juga, lupa. Siapa tu panggil ni? Lupa. Itu yang datang majlis dia pun biasa-biasa je rasa. Kita kalau dapat masuk istana, habis viral beritahu orang, saya masuk istana semalam tu, minum mengetai dengan sultan, jangan main. Tapi kita datang majlis Allah Ta'ala, tak rasa apa pun. Tak rasa apa. Puncanya apa? Kenal lah. Kenal. Tak kenal habis. Tak kenal. Siapa yang aku tu? Inni wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati. Sesungguhnya aku mengadakan wajahku pada wajahmu. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ke kita ngada Allah Subhanahu Wa Taala? Ke pergi ke mana tadi solat tadi? Allahu Akbar sampai rumah semula kau. Allahu Akbar. Tubuh dia dekat sini. Dia tu pergi ke mana? Mana? Dia kata dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kadang-kadang pergi pasar malam. Pergi pasar malam. Ada pasar malam, pergi pasar malam. Kadang-kadang buat kek dalam solat, buat kek. Ada kan? Saya solat, tengah solat bercakap lagi, nak ngajar apa, nak buka apa. Dalam solat pun tengah ngajar lagi kata. Tengok tu, syaitan dia pandai kan, macam-macam dia tu. Tapi tak. Kalau kamu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau bercakap dengan sultan, tak ada dah ingat benda lain. Cakap dengan dia, jangan takut salah. Kan? Sebab kita kenal dia yang depan tu. Tak cakap, tak ingat dah apa yang tu, tak ingat. Tapi kita cakap dengan Allah Ta'ala, kita cakap dengan Allah Ta'ala, kita pergi Allahu Akbar. Buktinya tak kenal lah tu. Tak kenal. Mana yang tak kenalnya? Ni yang dalam ni, dia tak kenal Allah. Tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana dia nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Pertama, dia kena jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedar diri jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ni hamba Allah Ta'ala. Tapi nafsu ni dia degil, tuan-tuan. Menurut satu cerita, nafsu ni masa kejadian dia, bila Allah Ta'ala ciptakan akal, panggil akal ke depan, siapa engkau, siapa aku? Aku hamba engkau, engkau lah Tuhanku. Akal, dia mengaku akal. Tapi nafsu panggil depan, dia ada apa? Aku, engkau. Sombong nafsu ni. Aku, engkau. Masuk dalam neraka panas 1000 tahun, keluarkan balik, tanya lagi, siapa engkau, siapa aku? Aku, engkau. Tu kita tu. Kan? Masuk dalam neraka dingin. Neraka ni ada dua, satu panas, satu dingin, satu sejuk. Nak pilih neraka sejuk ke nak neraka panas? Dua-dua dah. Bagi pilihan neraka ustaz. Nak neraka sejuk ke neraka panas? Panas dengan sejuk mana lebih sakit? Sejuk lebih sakit. Ya.
Sejuk dah sakit. Cuba rendam kaki dengan air panas, dengan rendam kaki dengan air batu. Ais. Baru kita tahu. Air panas tu kita berpeluh je, lepas tu boleh tahan lagi. Letak air batu, letak je. Lari terus. Tak mampu je nak tahan. Dia kena air batu ni sakit. Lebih sakit daripada Ustaz sedap Ustaz kalau kena neraka ais. Sejuk. Sejuk. Bau 16 darjah Celsius pun dah lari ke tepi sana. Dah lari ke tepi. Bau 16 darjah Celsius paling sejuk. Kita kan Malaysia 16 je paling sejuk. Boleh turunkan aircon tu 16. Dia pergi lagi lah. UK sekarang ni 5 darjah Celsius sekarang. 5 darjah. Malam 2 darjah Celsius. Dekat Rusia negatif 30 lebih. Negatif 30 lebih. Negatif 30. Kita duduk dalam peti sejuk pun dah sampai negatif 30. Allahu Akbar. Masuk neraka tu 1000 tahun, keluar balik tanya nafsu ni, siapa aku, siapa engkau? Aku, engkau. Tu lagi. Degil lagi nafsu ni susah. Allah Ta'ala masukkan dalam neraka lapar. Neraka lapar. Baru keluar daripada situ 1000 tahun, keluar daripada situ baru mengaku, siapa engkau, siapa aku? Aku hamba-Mu, engkau Tuhan aku. Rupanya nafsu ni dia kalah dengan puasa. Nafsu kita ni kalah dengan puasa. Puasa dapat tundukkan nafsu. Buat benda lain susah nak tunduk nafsu kita. Jadi puasa. Jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ajar diri kita ni. Nafsu ni kena dia ajar, baru dia jadi orang yang bersyukur. Saya pergi ke dalam kitab kita 451. Orang yang inabat kepada Allah, yakni yang balik kepada Allah Ta'ala, bersungguh-sungguh sentiasa menjaga diri, memelihara nafsu syahwat serta keseronokan dunia. Kan dunia ni seronok kan? Seronok nak duduk sini kalau boleh. Tapi Allah Ta'ala kata dunia ni tempat untuk kita meninggal, tempat untuk kita tinggalkan dia. Bukan tempat untuk selamanya kita duduk sini. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Akhirat. Fokus kepada akhirat. Nak cerita ke tak nak cerita? Nak cerita kan jadi panjang tak habis. Tak cerita. Tapi orang suka dengar cerita kan. Cerita. Apa satu cerita tuan-puan pernah dengar cerita ni, tapi saya seronok je dengar cerita ni. Dia menginsafkan saya. Seorang penasihat sultan, jangan tanya pula sultan negeri mana sultan. Ni cerita untuk kita ambil iktibar. Seorang penasihat sultan ni, sultan panggil dia, tanya 3 soalan. Tak boleh jawab, buang. Tarik jawatan semula. Semua kelebihan dia tarik. Penasihat sultan ni gaji tinggi kot. Mesti gaji tinggi. Paling kurang pun 30,000 kot. Paling kurang 30,000 kan. Saya sebut je waktu mau buat apa tak tahu, wallahualam. Tapi tinggilah penasihat kan. 3 soalan. Yang pertama, apa itu dunia? Yang kedua, apa itu akhirat? Yang ketiga, apa itu iman? Jawab dalam satu patah perkataan yang lengkap kan? Jangan buat panjang-panjang. Dunia tu karang buku sampai satu kitab ini. Tak nak. Dia nak satu jawapan yang tepat, ringkas dan faham semua. Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Apa itu iman? Bagi masa 7 hari. 7 hari. Tak boleh jawab, tarik jawatan. Pening kata. Boleh jawab. Boleh jawab, kita jadi penasihat sultan. Panggillah semua kawan-kawan dia, ulama semua yang besar-besar, tanya semua, tak boleh bagi jawapan yang macam tu. Hari yang ke-6 keluarlah dia, pergi jalan-jalan di pedalaman kebun orang tua, duduk di pondok tua tu, pondok orang tua tu, duduk termenung. Orang tua tu tanya, kenapa tuan? Aku ni ada masalah, ada 3 soalan sultan tanya, kalau tak boleh jawab habislah aku. Apa dia soalannya? Apa itu dunia? Apa itu akhirat? Apa itu iman? Kata orang tua tu kata apa? Senang saja. Senang aja. Kan? Kita kadang-kadang macam tu kan. Kalau jumpa guru betul ni, dia cakap sepatah pun kita ya. Tu guru betul lah tu. Kalau guru yang tak betul ni, macam-macam. Kalau kita tanya ustaz, kita tanya ustaz, Ustaz, kalau Rasulullah dia menguap tutup tangan mana ustaz?
Ish, awak ni takkan tak tahu, mesti tutup tangan kanan. Ustaz tu memang tak tahu. Jawapan dia, Ustaz, Rasulullah tak menguap. Rasulullah nak tutup tangan mana kalau Rasulullah tak menguap? Rasulullah tak menguap. Tapi kalau kita tanya, Ustaz, tutup tangan mana Ustaz? Rasulullah kalau menguap tutup tangan mana? Ish, memang tangan kanan, takkan Rasulullah tutup tangan kiri. Ustaz pun sedap dia jawab. Kita kalau tak tahu cakap je, wallahu a'lam. Tak payah nak lawan. Orang tanya soalan tak tahu, saya minta maaf, nanti saya cek dulu, saya tanya orang lain dulu kan. Kalau tahu pasti baru jawab. Kalau tak tahu, cakap aja wallahu a'lam. Dulu saya pernah tanya juga satu soalan. Semua huruf dalam Quran tu asal dia adalah huruf alif, betul tak? Semua huruf Al-Quran asal dia alif, betul tak? Betul? Betul? Wallahu a'lam. Tu jangan tak tahu cakap. Habis kita tak ada lah Ustaz, mana ada. Mim asal dia alif, ya asal dia alif, Sad asal dia alif, Jim huruf asal dia alif. Ya, alif. Betul? Betul tak? Ya. Dah boleh terima tu ilmu. Alif asal dia alif semua, betul. Kita pegang kepala mim, pegang ekor mim, tarik dia tegak. Jadi huruf apa? Huruf alif tu. Dia hanya dibengkokkan, alif yang dibengkokkan, alif yang dibuat, alif yang dibulatkan. Dia alif semua. Tarik je alif, tarik je alif. Ilmu hakikat tu, ilmu hakikat dia nak beritahu tentang hakikat bagi semua huruf tu ialah alif. Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Tu Imam Jaili menerangkan pada kita. Balik pada soalan tadi, memang tak habislah kitab kita malam ni. Soalan dia, apa nama ni? Apa itu dunia? Apa itu dunia? Ya? Apa itu dunia? Kata dunia tu, orang tua tu kata apa? Dunia tu ialah apa sahaja yang kamu buat untuk ditinggalkan tu semua dunia. Betul tak? Semua yang kita buat untuk ditinggalkan kat sini semua dunia. Akhirat tuan? Betul jawapan tu, akhirat. Akhirat ialah apa yang kamu buat untuk dibawa ke sana, semua akhirat. Apa saja yang kamu buat di atas muka bumi ni untuk dibawa ke sana, semua akhirat. Alhamdulillah. Soalan ketiga tuan. Soalan ketiga kita makan dulu. Kita makan lepas tu solat asar. Dah solat asar kan? Dia kata, tuan, jawapan dia apa tuan? Esok nak kena pergi jawab dengan sultan ni kan? Tak dapat jawapan dah. Jawapan dia boleh, tapi kena satu syarat. Syarat ni ialah kamu makan sama dengan anjing tu. Kan orang jaga kebun ni dia ada anjing yang tu. Jadi waktu dia makan tu dia buang tulang-tulang apa semua tu dalam bekas anjing. Anjing makan. Kata kalau kau nak tahu jawapan yang ketiga, kau makan sama dengan anjing tu. Ya Allah, macam mana boleh tuan suruh saya makan dengan anjing kan? Kau tak nak, sudah, tak payahlah bagi jawapan. Kerana nak sangat jawapan tu, akhirnya tunduklah nak makan sama dengan anjing. Orang tua tadi pegang balik ni belakang baju kita ni, collar baju, tarik balik. Kata jangan. Iman itu ialah bila dia tiada, kamu sangguplah buat apa saja untuk lawan Allah. Iman, bila dia tiada, kamu sanggup buat apa saja untuk lawan Allah. Bila dia ada, kamu tak sanggup buat apa pun untuk lawan Allah Ta'ala. Itulah namanya iman. Kan? Betul kan jawapan orang tua tu? Betul. Kalau kita ada iman, tak sanggup kita lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita tak ada iman, macam-macam kita sanggup buat. Macam-macam yang kita sanggup buat kan? Lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu bukti kita. Kalau ada iman, tak berani kita kan? Cakap dalam ni pun dengan kata orang, ya Allah Ta'ala tahu, takut aku kan? Masuk neraka yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul A'la, summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa la yamutu fiha, summa la yamutu fiha, kemudian la yamutu wala yahya, tidak mati, tidak hidup. Seksa dalam neraka ni tidak mati, tidak hidup. Macam mana? Nak mati tak boleh, seksa yang amat sangat dah. Kita tak apalah, kalau boleh mati, matilah. Tak mati, nak hidup balik tak boleh. Maksudnya kita nak keluar daripada situ tak boleh. Cuba tengok orang yang sakit tenat tu kan.
Kalau kita pergi dia lama dah sakit bertahun-tahun dah. Kalau kita pergi kat dia, dia kata apa? Tolonglah doakan saya bagi cepat sikit pergi sana. Dia duduk dalam keadaan azab, sakit sangat. Jadi Allah Ta'ala sebut kamu dalam neraka, kalau yang masuk neraka ni la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Duduk macam tu lah. Allahu Akbar. Itu tak mampu dah ya Allah nak lawan kau. Kalau ada iman. Tapi kalau tak ada iman, dia langgar je. Dia langgar je. Saya tengah ni 2-3 hari ni tengah tengah membantu menyelesaikan masalah apa. Suami orang tidur dengan isteri orang. Tidur dengan isteri orang, bukan seorang isteri tu. Dia ni mudah pula dapat. Mudah pula dapat isteri orang tu pula berkenan pula tidur dengan dia. Astaghfirullahalazim. Macam mana boleh? Biasanya orang Muslim mukmin ni kalau dah tertangkap, orang tahu, dia bukan sekali. Biasanya kalau kita buat sekali, orang tak ada tutup. 2 kali pun orang tutup lagi. Kalau dah tertangkap tu, maknanya banyak. Awak dah buat banyak berapa kali dah? Baru sekali. Nipu tu. Berkali-kali dah buat. Tu. Macam mana? Masa dia buat tu macam mana? Ada iman tak? Kalau ada iman tak berani nak buat. Itu kan? Ada iman kita tak tu. Jadi nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Islam, nikmat iman ni sangat besar. Alhamdulillah. Jadi makin lagi ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan suatu nikmat yang sungguh besar. Maka segala penderitaan yang dia alami tidak membawa sebarang erti. Kerana iman ni tu kan. Sebab tu orang-orang di Palestin berperang, anak mati, isteri mati, tinggal dia sebatang kara pun tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Tak ada pun tak, ini tak adil ya Allah, Malaysia tenang, saya ni berperang. Tak tu kan. Tak, mereka sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Tinggi iman mereka, redha dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi Palestin ni bumi kita semua. Rasulullah kata apa? Kalau kamu boleh melawat dia, pergi pada dia, datanglah dan solatlah di masjid itu. Kalau kamu tak boleh datang, hadiahkan kepada mereka minyak zaitun untuk menerangi, pelita untuk menerangi di sana. Rasulullah menggunakan hadiah, tak menggunakan infak, tak menggunakan perkataan sedekah. Maksudnya kemuliaan. Orang sana tu kalau kamu tak bagi pun tak apa. Tapi bila kita bagi tu, hadiah ialah suatu yang diberi oleh kekasih kepada kekasihnya. Hadiah. Kan kita nak bagi ni hadiah saya daripada dia. Hadiah tu maknanya orang tu kita suka dia. Saya bagi hadiah pada dia. Tapi sedekah, dia sangat memerlukan sedekah, bagilah sedekah. Tak nak bagi pun bagi juga sedekah. Hadiah tak. Hadiah ni ialah suatu yang dia sangat suka dan dia bagi pada orang dia sayang. Tu hadiah. Jadi orang Palestin tu, hadiah yang kita bagi tu hadiah. Saudara kita di sana, dalam keadaan dia sekarang ni lagilah memerlukan kepada hadiah tersebut. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Tapi masya-Allah, Allah Taala kurniakan hati-hati mereka yang sangat redha dengan takdir Allah Subhanahu Taala dan rasa bangga dapat mempertahankan bumi Baitul Maqdis. Mereka bangga kan. Kita bunyi mecun pun dah takut. Sebab tu tak dipilih kita untuk duduk kat sana kan. Tak pilih kita duduk kat sana kan. Tapi insya-Allah kan, insya-Allah kita kan daripada bumi Tamim juga. Bumi Tamim. Kita ni bumi Tamim Malaysia adalah bumi Tamim. Tamim adalah kabilah yang di sana akan keluar daripadanya Al-Mahdi. Bumi Tamim kan, kaum Tamim. Tamim tu apa? Tamim tu Tamim, tanah Melayu. Tamim, tanah Melayu. Tamim kan. Kemungkinan betul. Kemungkinan betul, kemungkinan pun tak betul. Kemungkinan benda tu isyarat je. Isyarat kan.
Daripada mana Al-Mahdi keluar? Tamim. Pada Tamim. Tamim tu kan, Tamim mana? Tamim yang dimasukkan keturunan Tamim ke, Bani Tamim ke, ataupun bumi Tamim, Nusantara, Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura ni adalah sebenarnya bumi Nusantara dulu daripada tanah Melayu. Tamim, tanah Melayu. Kemungkinan wallahu alam. Harap-harap kita lah insya-Allah. Sebab orang yang ada kepakaran besi ni ialah orang Melayu. Dan di akhir zaman nanti berperang menggunakan besi. Balik. Siapa yang ada kemahiran tinggi pasal besi? Orang Melayu. Tu yang ada keris tu. Keris tu. Dia kemahiran besi tu ialah orang Melayu. Yang tu. Kemungkinan besar dah banyaklah isyarat-isyarat tu bahawa daripada Nusantara ni lah yang insya-Allah yang akan zuhur nanti, keluar nanti untuk memimpin umat. Wallahu alam. Ni semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita jadi orang Muslim mukmin yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijak, lagi Maha pengasih. Kemudian Allah boleh sahaja menghilangkan nikmat seseorang lantaran orang itu tidak mengetahui kadarnya. Ni bahaya kita kan tadi. Saya kata mesti tahu apa nikmat Allah Taala bagi pada kita baru jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustaz. 75 sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang apa Ustaz? 98 saya. Kan alhamdulillah kata. Ada orang mengeluh, Ustaz sakit Ustaz sana sini. Sakit tu sikit je, tapi nikmat yang Allah Taala bagi berapa? Ajar umur berapa aja? 81. Masya-Allah. Saya kalau nak sampai 81 lagi tu sempat tidak sampai 81. Nikmat 30 tahun tu banyaknya nikmat. Kalau banding dengan apa yang sedikit yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala balik. Jadi tahu kadar nikmat supaya Allah Taala tak tarik nikmat kita ni jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibagi contoh pada kita maka 452 tu saya turun bawah. Makna firman di atas watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina surah Al-A'raf 7 tu. Maksud firman di atas ialah Allah telah memberikan nikmat kepada siapa? Bal'am ibnu Ba'ura, seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nikmat-nikmat besar dan kebaikan dalam masalah agama, iaitu diperkenankan mendapat ilmu, rutbah, kedudukan, manzilah dan rubah ni lebih kurang kedudukan dia, maqam dia yang tinggi sehingga dipandang mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dia tidak mengetahui kadar nikmat yang diberikan oleh Allah. Bila didatangi padanya untuk berdoakan supaya Nabi Musa, Harun dengan pengikutnya tidak boleh masuk ke bumi Palestin, dia doakan untuk Nabi Musa. Sesat 40 tahun, yatihuna fil ardi 40 sanah. Nabi Musa dengan pengikutnya sesat, tak boleh masuk Palestin ni 40 tahun, pergi sana balik semula, pergi sana balik semula, bukan sekejap, 40 tahun. Tiba-tiba sekarang dia nak bumi Palestin. Hari tu suruh masuk, tak ambil, tak nak ambil. Kan itulah keturunan dia itulah. Hari tu suruh masuk, tak. Dia suruh Nabi pergi, engkau pergi lah. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu pergilah dengan kamu, Tuhan kamu berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk sini tunggu dulu. Kalau menang kami masuk, kalau tak menang kami tak masuk. Kan? Jahat ni. Dia suruh Nabi dengan Allah Ta'ala pergi berperang, dia duduk situ. Kalau menang dia nak masuk, kalau tak menang tak masuk. Ni Yahudi Yahudi ya, Masya Allah. Dulu tak nak, sekarang berebut nak balik Baitul Maqdis dan nak bumi Palestin tu nak buat. Tak boleh. Kamu bukan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh masuk. Bal'am ibn Ba'ura ni dia angkat tangan, dia doakan dan berlakulah sebagaimana yang dia minta tu. Allah Ta'ala perkenankan doanya. Lalu Nabi Musa AS bertanya kepada Allah. Nabi Musa ni bercakap dengan Allah Ta'ala direct. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa bercakap, Allah Ta'ala bercakap dengan Musa dengan satu percakapan. Maksudnya Nabi Musa boleh cakap dengan Allah SWT. Terus, kenapa jadi macam ni ya Allah? Engkau telah didoakan oleh Bal'am ibnu Ba'ura kerana dia sudah mendapat habuan dunia, sedangkan dia dah dapat nikmat daripada Allah macam-macam dah, dan dia angkat oleh Allah Ta'ala sampai tahap kewalian. Tapi nak juga bahagian dunia yang apa dia rendah hina tu,
Kan sekarang apa? Setengah cerita menyebut bahawa isinya pujuk. Abang ambil abang, kita makan 7 keturunan tak habis ni bang. Kan? Tak ada, dia tak layan. Tapi bila isinya merajuk, tak nak masak, tak nak apa, buat musuh makan, alah habislah macam ni. Kan? Orang perempuan kalau merajuk, suami dia kalah. Buat sakit ke, itulah abang, doa lah sikit bang. Lama-lama kawan tu pun angkat tangan doa sungguh. Itulah kisahnya. Kan? Akhirnya Nabi Musa kata apa? Cabut imannya ya Allah. Nabi Musa cabut imannya, habis semua sekali. Kita jangan menjual iman kita dengan dunia yang hina ini. Jangan jual. Yang sanggup makan dengan anjing tu, sanggup makan dengan anjing. Hari ini saya test anak-anak saya, anak madrasah tu. 1 + 1 3, saya kata. Betul tak? 1 + 1 3. Kalau kita tunjuk dengan tangan, 1 + 1 jadi 11. 1 + 1 jadi berapa? Tengok depan. 1 + 1 berapa? 11 kan? 1 + 1 berapa? Semua dalam ni jawab 11. Orang luar kata 1 + 1 2 lah. Apa yang bodoh sangat dalam masjid? 1 + 1 tak tahu. Kalau dengar cakap 1 + 1. Tapi yang tengok 1 + 1, cuba baca 11 kan? Kan? Hari ni saya tanya dia 1 + 1 berapa? 2 lah ustaz. 3. Siapa nak cakap 3? Pusing budak-budak tu saya. Apa? 1 + 1 berapa? 1 + 1 3 kan? 2 ustaz. 3. Takkan ustaz nak bawa awak masuk neraka? Saya main dengan budak-budak. Betul, 1 + 1 3. Betul kan? Betul kan? Kau tak nak mengaku? Ji, betul tak Ji? Betul. 1 + 1 3. Kita tambah dengan isteri kita, kan lahir seorang dia anak 3 kan? 1 2 3. Kalau lahir anak kembar 1 + 1 4. Kan? Dah lain jawapan dia. Kerana ilmunya berbeza. Kalau ilmu matematik kan, ilmu rumah tangga lain kan, rumah tangga. Allahu akbar. Main dengan tu. Jangan kerana tu kamu jual juga. Saya nak bagi 50, awak cakap 1 + 1 3 kan? Dia diam, dia tengok duit RM50. Cakaplah. Kawan dia kata, ambillah RM50 tu. Cakap je 1 + 1 3. Tapi tak, dia nak tahankan juga 2. 2 tak apa, ustaz tak bagi. Masuk balik dalam poket. 1 + 1 3. Bila kita cakap itu, oh ya ustaz, ya 1 + 1 3. Tapi janganlah kerana dunia yang sikit ni kita sanggup gadaikan kita punya prinsip kita. Prinsip agama jangan dijual. Sebab dunia ni sementara aja. Walaupun ditawarkan seluruh dunia ni untuk engkau, untuk ditukar dengan akhirat, jangan tukar. Sebab dia hanya sementara. Jangan jadi macam Bal'am ibnu Ba'ura. Kisah dia dalam Quran ni. Jangan jadi macam dia, tukar dengan dunia, sedangkan dia dah berada dengan Allah, sangat hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sanggup menukar dunia dengan akhirat. Itu jangan jadi macam tu. Ini contoh orang yang tidak bersyukur. Syukur itu maksudnya dia pertahankan agama dia, pertahankan pertahankan iman dia. Jangan tu, tak apalah ustaz, kita ambil lah sekali, lepas tu kita taubat dah. Kalau kau sempat taubat, kau tak sempat taubat macam mana? Tak sempat taubat macam mana kita? Kalau taubat kita tak diterima oleh Allah Ta'ala, macam mana? Sebab kita taubat, hanya taubat nasuha yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita taubat main-main, Allah Ta'ala tak terima. Apa kita nak taubat ialah nanti kan? Dan dia punya ini, yang kes yang saya sebut tadi tu, dia sebelum melakukan, disebut zina, belum melakukan perzinaan, dia 2 orang solat dulu. Dia solat dulu, itu dia bawa dia buat tu. Kau macam mana nak cakap ni? Kau solat, kau minta apa? Solat. Tapi saya sebut dah, solat, moga-mogalah dengan solat dia tu dia sedar dan dia keluar taubat sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tak ada siapa yang tangkap.
Setakat kena 4 orang saksi yang melihat. Tak ada siapa tu, jadi hudud pun tak dilaksanakan lagi. Jadi harap-harapnya Allah Ta'ala terimalah taubat, kan, gitu. Tapi Masya Allah, susah nak selesaikan kes macam tu. Awak sanggup jual? Tu kata, ya Allah, minta supaya hati ni kekal dengan iman. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa la ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ni di atas ketaatan dan keimanan kepada Engkau, ya Allah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala. Wali pun tu kita lagilah kalau Allah Ta'ala tak bantu, kan? Imam doa tadi, doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jangan lupa lepas tiap kali solat minta doa, ataupun dalam solat sebelum bagi salam, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa, kata Rasulullah. Walaupun dia hukum dia sunat, tapi oleh kerana kalau Allah Ta'ala tak ingatkan kita, tak bantu kita untuk ingat pada dia, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita berada dalam nikmat, tapi kamu tetap akan rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dalam kerugian, bukannya rugi. Demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi. Tak apa lagi. Tapi ini demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dalam kerugian. Kecuali, sambung ayat itulah. Apa disebut wal asri? Apa disebut wal asri? Ayat tu menunjukkan bahawa kita dah tak banyak masa, nak senja dah. Demi waktu asar. Waktu asar ni waktu dia pendek. Jadi Allah Ta'ala sumpah dengan waktu pendek untuk beritahu pada kita, demi masa yang pendek ini, kalau kamu tak buat ni, kamu akan rugi besar. Demi masa, kan? Tu boleh ambil lafaz-lafaz yang lain, boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna wal asri, wal asr? Tengok masa dia. Kenapa Allah Ta'ala sumpah dengan masa tu? Rupanya kita ni dah sampai senja dah nak tu. Dah macam-macam dah peristiwa berlaku. Tanda-tanda kiamat tu dah mula nampak dah. Kita ni dah tu, kan, umur kita pun dah tu. Tengok buku pun, saya ambil kamus malam, tengok kamus Oxford tu yang anak saya waktu tu. Kamus tu dulu kan kita tengok besar tulisan dia. Semalam tengok tak nampak. Kamus ni kecil ataupun mata aku yang ada masalah? Kamus yang sama tu, yang waktu kita dulu kecil-kecil dulu pegang tu, jelasnya sebiji-sebiji besar lagi tulisan dia. Kali ni pegang kecilnya tulisan ni. Ke kamu ni dah berubah? Bukan kita tu. Kita dah makin hampir. Dah makin hampir dah. Kalau kamu tak buat, kamu tak jaga iman kamu, tak buat amal soleh, tak berpesan-pesan dengan kebaikan dan kesabaran, kamu akan menjadi manusia yang dalam kerugian. Yang dalam kerugian. Wal asr. Demi waktu asar yang dah hampir senja, nak dekat tu dah kita. Dah dekat pergi balik dah. Tapi tak buat lagi, bertangguh lagi. Nak juga solat seorang diri. Jenis solat seorang diri ni, dia kalau hidup 1000 tahun, dia boleh solat seorang diri. Awak umur apa mati nanti? Saya rasa 1000 tahun lagi baru mati. Boleh lah sembahyang seorang diri, sebab banyak lagi nak kumpul. Tapi kalau kau tahu bila mati, tak tahulah ustaz, mungkin sekejap lagi, mungkin tu lagi. Tak tahu apa. Kalau tak tahu, datang solat berjemaah. Sebab solat berjemaah ni pahala dia besar. Sebab kita dah tak banyak masa, nak cari kerja apa lagi supaya dia dapat banyak. Masa pendek tapi nak buat supaya dapat pahala banyak. Macam mana nak buat? Solat seorang diri juga. Tu tak faham tu bukan ni. Tapi baca juga wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Buat lagi. Dia ni betul faham ke tidak ni apa yang dia sumpah, yang Allah Taala sumpahkan dengan masa ni. Jadi orang yang bersyukur macam tu. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ibadat elok-elok, jaga iman kita ni elok-elok, supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti, insya-Allah. Dia tidak menyedari bahawa nikmat dunia sebesar mana pun tidak akan boleh menandingi nikmat agama. Kena jaga sungguh nikmat ni. Walaupun kecil sekalipun,
Ia diumpamakan seperti anjing yang tidak menghormati tuannya dan tidak mau diberi keuntungan atau kesenangan. Anjing tak macam tu pula bagi je sekali makan dia tu kan, tuan dia duduk je situ. Kita ni macam-macam nikmat lebih teruk pada anjing. Kita sebut itu kan, sebut pada diri kita, kita ni lebih teruk pada anjing. Anjing tu kalau diberi makan 2-3 kali, duk tunggu je orang tu bagi lagi, dah dianggap sebagai tuan dia dah tu. Kita macam-macam nikmat, tapi Allah panggil buat tak tahu. Anjing tu tak panggil. Anjing tu kalau kita berhenti kereta, naik motor sampai jauh, datang anjing kata, aku ni lebih teruk daripada anjing lagi. Habis kita sebut kat orang luar sana, dia marah kita, awak ni macam lebih teruk pada anjing lagi. Awak kata saya anjing, bahkan lebih teruk lagi. Balhum adall, kata Allah Ta'ala, bahkan mereka itu lebih sesat lagi. Orang yang tak bersyukur ni maksudnya lebih sesat lagi daripada al-an'am, binatang ternakan. Masya Allah. Kita jangan minta ampun lagi. Bila kita dah sedar, minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau Tuhanku, ya Allah, minta ampun sungguh-sungguh. Banyak yang aku buat ni yang derhaka kepada Engkau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami ni zalim diri kami sendiri. Kalau sekiranya kamu tidak ampunkan dosa aku, sesungguhnya kami ini daripada orang yang rugi. Minta sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tazan dulu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Begitulah kisah Bal'am ibn Ba'ura ni yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni manusia ni, anak Adam selalu melakukan kesalahan. Masuk nerakanya seseorang itu bukan kerana dia melakukan kesalahan, tapi kerana tak nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua orang melakukan dosa, tapi yang penting ialah taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak nak mengaku tu yang Allah Ta'ala masukkan dalam neraka. Kita kalau buat dosa, buat silap, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan degil, ngakulah depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, saya buat dosa, saya minta maaf, saya minta ampun ya Allah. Allah yang Maha Pengampun ni pasti akan mengampunkan dosa. Bahkan Allah Ta'ala sangat sayang orang tu yang buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi buat dosa tak nak minta ampun, tak nak mengaku salah, itu masalah. Saya pernah dulu tangkap pelajar orang, beberapa orang pelajar, dia isap wig, tangkap dia, hampir semua isap, tangkap seorang-seorang mengaku, yang ada mengaku, ada yang tak mengaku. Yang tak nak mengaku tu saya buang dia sebab bukan dia isap wig, tapi sebab tak nak mengaku. Dia isap tapi tak nak mengaku. Saya tak isap, lega. Lepas tu panggil mak dia, saya buat aku janji, boleh awak nak tu Ustaz boleh maafkan awak, tapi buat aku janji. Aku janji dia apa? Sekiranya saya melakukan kesalahan ini di lain masa, saya membenarkan pihak madrasah untuk merotan mak saya. Rotan mak dia. Saya buat surat supaya dia tanda tangan depan mak dia tu. Lepas ni kalau dia buat salah, bukan dia yang kena rotan, mak dia kena rotan. Tapi budak yang ada hati, dia nak tanda tangan tu bergetar, menangis. Sebab yang nak dia rotan tu bukan dia, mak dia sekarang ni. Tapi budak yang tu tak apa, bagus juga mak dia kena rotan, dia tanda tangan je. Terpelik kau. Allah Ta'ala guna dalam surah Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Sekiranya orang itu pada akhirat nanti dia punya timbangan ringan, maka mak dia dalam neraka. Apa maksud فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ? Maka mak dia dalam neraka. Kita kalau susah, kalau ada masalah, kan, kita biasa panggil siapa? Mak, tolong, mak, cari mak, kan? Itu macam tu kan. Walaupun masuk dalam hutang, mak dia tak ada pun dalam hutang, tapi kalau jumpa harimau, mak tolong, mak dia tuan, mak dia juga. Mak dia duduk kat rumah tu, dia masuk dalam hutan.
Allah Ta'ala kata, bila engkau waktu itu susah nanti, bila engkau nak minta tolong, emak engkau dalam neraka. Maksudnya tempat neraka itulah tempat yang kamu tuju. Fa ummuhu hawiyah, tempat yang dituju itu adalah neraka jahanam. Tadi saya guna ayat tu lah. Sekarang nak tengok dia ni, kalau kita letak ayah kena rotan, dia tak apa rasa. Tapi ni bukan ayah yang kena rotan, tapi mak awak yang kena rotan. Budak yang ada hati dia tu. Tapi budak yang tak ada hati, masya-Allah. Nanti Allah Ta'ala masukkan kita dalam neraka bukan sebab dosa, tetapi sebab kedegilan kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita nak tahu nak bertaubat, nak istighfar sungguh-sungguh pada Allah? Kita mengaku apa boleh bertaubat. Kalau tak nak mengaku, macam tadi tangkap tu, yang kes yang ini tangkap. Dah berzina, awak buat? Tak ada. Tunjuk bukti baru tu. Tunjuk bukti gambar, bergambar lagi dia. Apa? Patutlah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, kami jadikan tangan mereka berbicara, kaki sebagai saksi. Dan Yasin kan? Kita baca. Kenapa Allah Ta'ala tutup mulut? Kenapa? Sebab depan Allah pun dia berani lagi. Tak ada. Kita tak buat. Tak buat. Mana kamu ada buat ni tak dulu? Dia dunia dulu. Tak ada. Ya, Allah tak ada. Allah Ta'ala kata, tutup ialah mulut, jadikan tangan berbicara, kaki sebagai saksi. Dah. Tak nak cakap apa dah. Bawa saksi, bawa yang berbicara, tangan cakap, ya aku buat ni, kaki kata, ya memang betul dia tu. Mulut aja. Tapi kalau mulut kita tak menipu, Allah tak nak tutup apa? Ya Allah, saya buat dosa tu, ya Allah, saya minta ampun, ya Allah. Allah pasti ampunkan. Tak perlu tutup mulut, sebab memang dia betul, dia mengaku. Taubat pada Allah SWT. Allah Ta'ala kata, kalau taubat, at-taibu minaz zambi kamal la zambullah. Orang yang Rasulullah menyebut, at-taibu minat taubat, at-taibu orang yang bertaubat daripada kesalahan dia, kamal la zamballah, seperti tidak ada dosa bagi dia. At-taibu minaz zambi kamal la zamballah. Orang yang taubat daripada dosanya seperti tidak ada dosa. Tu Rasulullah dah bagi jaminan taubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sedar apa yang kita buat, begitu juga dengan nikmat. Macam mana nak datang syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ustaz, saya ni bukan baik sangat, Allah Ta'ala yang bagi saya peluang ni, alhamdulillah. Tu dia tahu nikmat tu. Tahu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tak ingat nikmat, aku punya ni, kau tahu belajar kat mana ni? Belajar kat Al-Azhar. Kau tak jadi macam ni. Dia sombong lagi. Padahal Allah Ta'ala bawa bagi ilmu sikit pada dia, sombong, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam tadi lah kan, kisah seorang tukang kebun dengan seorang penasihat sultan tadi. Kalau ikutkan dia punya ilmu tu, yang ni lagi tinggi, tapi yang ni masya-Allah ilmu tak banyak, tapi dia punya iman, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan dia tu berada pada dudukan yang tinggi daripada orang yang kononnya ada ilmu tinggi, CJ bertinggi, tapi rupanya dia sangat rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti dulu sini, sambung lagi insya-Allah. Minggu-minggu akan datang lagi. Nak habis juga kita. Lain kali jangan cerita, baca je cepat habis sikit. Kalau cerita-cerita tak apalah. Moga-moga insya-Allah pertemuan kita ni memberikan manfaat pada perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala mudahkan perjalanan ini hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikri wa qalban mafhuman bisyukri wa badanan hayyinan lajinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, nas'aluka qalban khashi'an, nas'aluka 'ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqan, nas'aluka dinan qayyima,
نسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين تقبل الله منكم.